الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. قال وينبغي للمريد أن لا يزال على طهارة وكلما أحدث توضأ وصلى ركعتين وإن كان متأهلا وأتى أهله. اللهم صل على سيدنا محمد. فليبادر بالاغتسال من الجنابة في الوقت ولا يمكث جنبا ويستعين على دوام الطهارة بقلة الأكل فإن الذي يكثر الأكل يقع له الحدث كثيرا فتشق عليه المداومة على الطهارة. وفي قلة الأكل أيضا معونة على السهر وهو من آكد وظائف الإرادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. وينبغي للمريد, maka patut bagi seorang murid, yaitu orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yazala ala taharatin, bahawa hendaklah ia sentiasa berada di dalam keadaan suci. Hendaklah ia berada sentiasa di dalam keadaan suci. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa kullama ahdatha tawaddu'a, setiap kali ia berhadas, dia hendaklah berwuduk. Wa shalla rak'atain, dan hendaklah dia bersembahyang 2 rakaat.
Wa in kana muta'ahilan, dan jika ia sudah berkeluarga. Wa ata ahlahu, dan ia mendatangi isterinya. Falyubadir, maka hendaklah ia bersegera bilightisali, mandi, minal janabati, mandi junub, fil waqti, pada waktu itu juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wala yamkusu junuban, dan dia jangan duduk di dalam keadaan berjunub. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Ni bila mana kita mengaji satu demi satu ni, mana kita kena amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena amal. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa yanbaghi lil muridi, dan patutlah bagi seorang murid, patutlah bagi seorang murid. Murid ni ialah orang yang berjalan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kata kita ialah orang yang berjalan kepada Allah, patutlah kita ni sentiasa berada di dalam keadaan bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kita ni sentiasa duduk di dalam keadaan bersih, ataupun duduk dalam keadaan suci. Maknanya kita mesti duduk di dalam keadaan suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap kali kita berhadas, jadi kita kena settle daripada hadas kecil dengan cara kita mengambil wudu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seseorang yang berjalan kepada Allah, dia sentiasa akan ada gangguan-gangguan sepanjang perjalanan dia. Selain daripada nafsunya ialah syaitan. Syaitan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak menggelincirkan dia daripada perjalanan dia. Walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tergelincir itu, makcik depan makcik, walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun tergelincir itu hanyalah sedikit, pun tak apa dah, sebab lama-lama dia akan jadi besar. Contoh orang jalan lurus macam ni, dia terpesong sikit lah, lama-lama dia akan menyerong. Begitulah tujuan daripada syaitan. Walaupun tergelincir sikit pun tak apalah, lama-lama dia akan sesat dan terus sesat dan terus menyerong. Jadi syaitan ni, dia sentiasa akan mengganggu perjalanan seseorang hamba yang nak berjalan kepada Allah ataupun nak menjadikan dirinya seorang yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau matlamat kita nak jadi hamba Allah, yang kita mulakan diri kita dengan namanya murid, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perjalanan kita ni, yang pertama mesti kita mempersiapkan persiapan ilmu. Makna ilmu ni kalau dia ada, insya-Allah ilmu tu akan menyuluh. Contoh, kita dengar malam dalam pukul 2.30 macam bunyi riuh di belakang rumah kita. Apa dia ni? Ayam berbunyi kok-kiok, kok-kiok, kok-kiok. Jadi kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluar daripada rumah bawa torchlight, kita pun suluh. Oh, ulang ke dalam reban ayam. Jadi itulah peranan ilmu. Dia menyuluh apa yang
jadi asbab kepada ganggu dalam perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ilmu. Suatu ilmu ni kata para ulama, ilmu nur, ilmu ialah cahaya. Jadi oleh kerana ilmu tu cahaya, maka dia berperanan menyuluh setiap gangguan-gangguan di dalam perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Cuma iblis ni dia tak boleh ganggu seseorang, dia tak boleh menyelinap masuk ke dalam seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengunci ataupun menutup lubang-lubang untuk dimasuki oleh dia. Sebab syaitan ni dia duduk dalam diri kita di majrad dam, tempat berlari darah. Tak mana darah kita boleh sampai, tentulah tempat duduk dia. Dan dia berpusat di hati kita. Di hati kita. Di belakang hati kita ni ada satu tempat duduk darah yang hitam, tentulah tempat dia duduk. Jadi bila mana jantung kita pam darah, jadi dia pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu di antara para tabib, mereka menjelaskan kepada kita kanser tu adalah sebab daripada dia. Contohnya, dia duduk di situ, dia tahan. Bila tahan darah api, tentulah berpunca darah tak jalan, tu akan jadi macam-macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang sentiasa bersih dan suci ialah orang yang selalu mengganggu perjalanan ataupun kerja buat iblis dan syaitan. Qala wa yanbaghi, maknanya seseorang yang berwuduk, iblis, syaitan tak boleh masuk. Jadi macam mana Allah buat sekatan tu, Allah yang maha mengetahui. Ada wuduk tak boleh masuk, insya-Allah. Wa yanbaghi lil muridi, dan dia masuk pula melalui lubang-lubang yang ada di tubuh badan kita yang berongga, kok mulut ke, kok hidung ke. Jadi dia akan masuk melalui lubang-lubang kita ke rongga-rongga kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan wuduk ni dia dapat mengelak balak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dapat mengelak balak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata ulama, kalau kamu ditimpa musibah sedangkan kamu tidak ada wuduk, fala talumanna illa nafsak. Kamu jangan cela melainkan cela diri kamu sendiri. Kamu ditimpa musibah, waktu kamu ditimpa musibah tu kamu tak ada wuduk, jangan cela siapa-siapa, cela diri sendiri. Kamulah yang menyebabkan musibah sampai, sebabnya kamu tidak ada wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Satu masa saya berkuliah di kampung, di Tok Keling, Rasulullah Muhammad. Waktu tu anak-anak kecil lagi. Malam tu hujan. Saya lepas mengajar, batal wuduk. Ketika tu hujan. Jadi bila hujan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya rasa macam sejuk. Bila rasa sejuk, rasa malas nak ambil wuduk. Tapi hati tak sedap lah, sebab kita duduk biasa ambil wuduk. Jadi balik ke rumah mak, angkat semua anak-anak nak masuk dalam kereta, jalan tak jalan 5 minit, jatuh lopak kedegum. Bila kedegum tu, kereta pun pergi tepi, tak mau pergi pun lepi sebab dia pancit. Hati kata, dah saja aku ni, saja, maknanya cari pasal. Akhirnya tukar tayar tengah-tengah hujan.
telefon abang ipar, Ustaz lah, dia mai tolong. Bola pada tu Ustaz dah dapat pelajaran lah. Naik kereta Ustaz lah Sayyidina Muhammad, jadi ambil wuduk juga macam mana pun, sebab kita dah Tuhan bagi pelajaran, no? Jadi ketika mana kita ditimpa musibah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam keadaan kita tidak ada wuduk, fala talumanna illa nafsak, kamu jangan cela sama sekali melainkan cela diri kamu sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seolah-olahnya kita boleh kata macam ni, insya-Allah ada wuduk selamat, ada wuduk selamat. Kalau tak ada wuduk, macam-macam boleh jadi. Baik, mana kita selamat daripada musibah luaran, kita selamat daripada musibah dalaman. Musibah dalaman tu gangguan iblis, jin dan syaitan. Qala wa yanbaghi lil muridi an la yazala ala taharah, bagi ada wudu selalu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wudu ni yang pertama, dia membersihkan anggota zahir. Wudu ni macam mana kita pun tak tahu. Apa ni yang katakan hadas ni macam mana kita tak tahu. Hadas kecil, hadas besar. Allahumma salli ala Sayyidina. Satu masa dulu di Azhar pernah berlaku satu cerita. Satu orang syekh, dia mengajar anak murid dalam kelas ni. Dalam 2 jam tu, satu budak Arab tu dia mengantuk. Dia ngantuk sampai dia lena. Syekh tak tegur, syekh mengajar sampai dia lena, sampai budak ni lena, sampai mimpi keluar mani dalam kelas. Akhirnya syekh tepuk meja, qum ya bni, qum ya bni, qum ya bni, anta junub. Tu macam mana lepas melihat tu kita tak tahu. Orang yang ada wudu akan dilihat oleh orang yang memiliki pandangan mata, pandangan tembus, ni ada wudu, ni tak ada wudu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sampai dilihat orang tu berhadas besar. Maksudnya bila mana kita ni berhadas kecil, kita sendiri boleh rasa rimai. Ni kalau kita ada satu rasa yang kuat, rimai, tak syok, tak yakin. Bagi orang yang biasa ada wuduk, dia tahu, dia tak semangat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia ada wuduk, baru dia rasa lain. Ambil wuduk, basuh kaki tu rasa sempurna diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi orang perempuan tak boleh buat selalu macam tu, sebab orang perempuan ada waktu tak semayang. Bila semayang pun tak boleh, wuduk pun tak boleh juga. Tu yang kata orang perempuan ni dia kurang agama dia. Tapi kalau Tuhan nak sempurnakan dia, sampailah dia umur panjang, dia boleh semayang terus, tak ada dah stop. No? Ada setengah orang bila sampai satu umur, dia tengah boleh semayang lagi, mati. Haba nasib dah lah. Orang yang Tuhan bagi perempuan ni, bila dia menopause, dia habis dia punya period dia boleh semayang sampai dia mati. Itu rahmat Allah. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Dan boleh lah amal ketika tu, batai ambil. Tapi bukan zakat tu. Wa shalla raka'atain, dia hendaklah sembahyang 2 rakaat selepas ambil wuduk. Dia panggil sunat, dia panggil sunat wuduk, sembahyang sunat wuduk. Sebab itu Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi satu malam Nabi mimpi ke syurga. Nabi mimpi masuk syurga, Nabi pergi ke syurga. Sana Nabi dengar derap tapak kasut Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi para sahabat Nabi kenal. Lenggang-lenggok lepas tengah malam pun, di bawah cahaya bulan pun Nabi tahu ni Abu Hurairah, ni Sayyidina Bilal, Abu Bakar. Nabi rapat sungguh, kenal sungguh para sahabat. Jadi Bilal ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi dengar tapak kasut dia sereh. Kalau jalan macam ni Bilal ni.
Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu dengar heret kasut dia. Sebab bila Nabi bangun qiyamul lail, dekat nak subuh, Nabi tidur dulu. Nabi tidur sat. Nabi tidur sat. Tidur ni bagi orang yang bangun qiyamul lail, dia kena tidur sikit sebelum subuh. Sunat hukum dia, bahkan sunnah, iaitu untuk menghilangkan kesan-kesan bangun malam. Kesan-kesan bangun malam. Jadi kena bagi hilang kesan tu. Jadi macam kita kata mayau ke apa kan, kesan makit malam. Jadi Nabi tidur saat yang akan gerak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sembahyang subuh dah masuk, izinkan saya azan. Nabi kata fadhal. Dia macam mana Nabi tak kenal tapak kasut dia? Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas subuh Nabi tanya Bilal, Bilal, aku nak tanya, hang amal apa? Apa amalan hang? Bala aku pergi ke syurga, aku dengar tapak kasut hang. Agak-agak kalau kita jadi Bilal macam mana agak-agak. Nabi bagi tahu dah tapak kasut di syurga, mana dia tak masuk lagi, tapak kasut sampai dah. Mana apa? Akan masuk syurga. Nabi kata, dia bilang hang dengar amal apa? Aku dengar tapak kasut hang dalam syurga. Kata Sayyidina Bilal merubah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, apalah saya amal. Sebab macam tu. Pasal lepa tak kata lepa amal, lepa kata Allah kurnia. Apalah saya amal Rasulullah. Sayyidina Khadijah pun sama juga. Bila tanya amal, apalah saya amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada amal apa Rasulullah? Tak ada. Tak ada amal apa. Tapi satu Rasulullah, saya harap hatulah amalan yang saya buat Allah terima. Hatulah yang saya paling harap penerimaan Allah terhadap yang saya beramal. Saya kalau saya bangkit, satu amalan saya tak tinggal wudu. Saya tak pernah meninggalkan wudu. Kalau batal saya ambil wudu. Hatta kalau saya bangun malam, saya terjaga soalan Sayyidina Muhammad, pun saya akan berwudu dan akan sembahyang walau macam mana pun 2 rakaat wudu. Walaupun dalam keadaan sejuk sekalipun, hatu dia paling mengharapkan, hatulah yang Tuhan terima. Dia ambil wudu ni tak sama no, antara waktu dengan waktu. Waktu kita rasa berat nak ambil, itulah yang paling besar pahala dia. Sejuk, terjaga tidur kan. Nak tidur boleh ambil lagi. Tu pun kalau tak hujan. Kalau hujan fikir banyak kali juga kan. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu nak terkencing jaga tengah malam pukul 3 pagi. Bangkit pun celek tak habis, nak ambil wuduk macam mana? Pasal apa yang celek tak habis nak tengok lagi. Kalau dah kita kencing tu pejam mata tu, mungkin khusyuk kau kencing tu kan. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu tak celek sikit ya, sebab nak tidur lagi. Macam mana nak ambil wuduk? Satu soalan. Jadi sebenarnya pahala besar ni dia mengikut sebab ujian besar. Inna inzamal jaza' ma'a azamil bala. Balasan besar ikut ujian besar. Kalau nak pahala besar, waktu tu yang paling pahala besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bila nak kencing ni malam, tidur tak sedap lah, kena bangkit kencing. Nak tidur pula, kalau dah celek nak tidur pula tu tak syok lah. Dia macam makan nasi juga. Makan nasi ni selagi malam tak basuh tangan, okey. Bila basuh tangan tu dah tak apa nak aura lah. Dulu waktu saya jadi warden asrama dulu, lama jadi warden asrama. Waktu jadi warden ni saya tak rasa letih. Saya heran orang rasa letih jadi warden. Bila kita buat ni, kita nak bagi jadi anak murid kita macam kita, nak bagi lepak amai hak kita amai. Jadi tak letih, seronok lagi. Lepas tu orang tamat akan jadi warden, sedih lah, sedih sungguh. Pasal aku nak khidmat lagi. Pasal apa yang bagi aku berhenti? Dia bagi orang lain pula. Tak apa, sedih. Sayang kerja tu, dia mendidik anak-anak murid. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi warden ni kadang-kadang pelajar main ketuk tengah malam. Ketuk.
Oh, ketuk dah, sepa pula. Ustaz, ada budak sakit. Tahu lah kena pergi hospital. Daripada muasasah tu, jalan daripada muasasah tu nak pi Keluar Nerang tu, waktu tu macam tu. Jalan. Dah lah lopak apa semua. Nak sampai ke hospital Keluar Nerang tu, sampai di hospital tu tunggu ngantuk. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu balik berapa? Pergi 4 pagi, 5 pagi, baru balik. Kadang-kadang hak tu hak penyakit luar, hak kena penyakit hantu. Kena buat pi pula kat Tok Bomo. Buat keluar dia. Pi tunggu rumah Tok Bomo pukul 2, pukul 3, pukul 4. Pegang tasbih lah, selawat lah sallallahu alaihi wasallam. Munjaklah. Ada tasbih, tak apalah. Sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ni tengah makan nasi pukul 3. Dah kita tu nak sampai nak walaupun duduk dalam asrama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak sampai rumah tu tak mudah. Selesai masalah pelajak dulu apa semua. Pukul 3 masalah sayyidina Muhammad makan nasi. Baru 3 suap. Assalamualaikum. Wari mai pula. Basuh tangan. Basuh tangan nak makan pula tu tak ada aura lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Harap Tuhan terimalah hak dobat dulu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau ambil wudu sembahyang 2 rakaat. Hak tu yang payah. Nak main 2 rakaat tu. Sembahyang ni walaupun boleh sembahyang duduk berat juga. Soalan sini. Okey. Kalau tak boleh sembahyang duduk, tadi kan berdiri sembahyang duduk. Tak boleh sembahyang duduk. Yang berdiri pula mengiring. Tidur atas katil. Cik Amin, boleh tak? Main wuduk lepas tu dah malas sangat duduk atas katil. Allahu akbar. Pun berat juga. Faham tak? Diri memang berat dah. Duduk pun berat, mengiring pun berat. Abang ambil wuduk tu, abang nak buat apa tu? Nak mayang lah. Tu tidur tu. Nak mayang lah ni. Pun berat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang berat tu siapa? Nafsu rasa berat. Tapi dia kena bentuk, dia kena bina, dia kena buat. Kalau kita tak ajak lah, sambil dia tak reti. Sebab tu kata ulama, an-nafsu kat-tifl. Nafsu ni seperti mana budak-budak. Kalau kamu tak lah susu dia sampai dia tua, dia nak menyusu lagi. Dia kena bentuk dia. Tak boleh lah. Tak boleh. Hang kalau ambil wudu, hang kena sembahyang. Ajak. Macam kita ni kalau jaga tengah malam, mayan tahajud. Ajak diri dia. Reti lah. Bila dah bangkit malam, mayan tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak diajak, macam setengah orang tua-tua, bila tua nak duduk pondok. Bila duduk pondok, masalah saya nama, jaga tengah malam, baru tidur. Tak reti lagi, jaga tengah malam tu nak kena bangkit tahajud. Dulu-dulu ni, orang tua-tua tahu tak, dia bergobek. Betul tak gobek? Tak tahu. Dan malam orang tua-tua macam orang tua-tua tak gobek lah. Dulu orang tua-tua, tok kita tu naik kita dulu, dia gobek pinang. Gobek tak ada lah. Gobek ni ada di muzium malam ni. Gobek, lepas tu makan pinang. Jaga tengah malam tu bergobek. Orang jaga tengah malam tu bangkit, mayang ke, baca Quran ke, munajat ke, menangis ke. Tak. Pasal tak biasa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi apa segala pun kena biasakan. Jadi kita tak pernah biasakan, tak terbiasa. Ayah saya, satu kebiasaan dia iaitu bersugi. Kalau dia terlupa sugi, kalau dia pergi rumah saya, dia tambah sugi. Dia tahu kita pun sugi juga. Jadi kita banggalah ayah nak sugi dengan sugi kita tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu dia sakit, kami mandikan dia. Siapa-siapa mandi pun tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi ni, bila mandi dia, last nak ambil wuduk dia nak sugi, ditunjuk sebelah tangan hak boleh bergerak.
Sugih, ambil sugih bagi dia. Dia sugih sendiri, pelambat sugih. Bukan sugih itu bukan nak, bukan syarat ya. Sebab kalau mandi batu mandi, kalau mak mandikan sama, jadi mak ni dia boh dah ambil satu sapu tangan, cuci lah gigi ayah tu, sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana nak ambil wuduk, dia sugi dulu, pasal dah jadi kebiasaan. Kita ni bukan tak mahu nak sugi, lupa tu berupa sikit-sikit, seminggu lupa nak sugi, teringat Allah tak sugi tu, pasal tak jadi kebiasaan. Jadi jadikan kebiasaan, ambil wuduk masa nak 2 rakaat. Jadi paksa nafsu kita tu, hak malas nak buat tu, bagi dia mau buat sampai dia suka buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta hawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Allahumma salli ala sayyidina. Tidak beriman salah seorang kamu sehingga hawanya mengikut apa yang ku bawa. Bawalah dalam sempurna iman. Lah ni hak Nabi bawa kot belah ni, hak kita nak belah ni, kita tak ikut hak Nabi bawa, kita bawa hak kita mau, hak kita bawa, tak sempurna lagi iman kita. Kalau hawa kita sudah betul dengan sunnah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak keluar rumah, cari kepiah, berarti iman kita dah sempurna, insya-Allah. Nak keluar rumah, cari topi. Topi ni ada orang oh, ustaz, hukum topi apa? Topi ni kalau topi Cina dalam sayang tu tak apa, hak keliling tu. Tapi kalau topi cap tu, ni guru saya kata jangan pakai. Hari ni dah mula orang pakai dah. Pasal apa? Pasal apa guru saya tak bagi pakai? Sebabnya dia ialah dia syiar orang-orang yang tak rupa baik. Mana orang yang hak tak rupa baik, hak keruk tu pun pakai tu, hak kita pun nak pakai sama. Jadi sama Tuhan tadi guru saya tak bagi. Tu dia panggil warak. Nak pakai bukan haram pun. Kalau hari ni tak haram dah. Zaman penjajah hukumnya haram. Zaman penjajah pakai tai pun hukumnya haram. Sebab tu guru zaman tu nak tak bagi kita ikut cara hidup penjajah. Pakai tai tu macam orang putih, tak boleh. Hari ni tak apa dah, pasal orang putih dah balik dah. Orang baik pun pakai tai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang wali Allah pun pakai tai juga hari ni. Batu kata tu Jumat Lanai dulu, hari ni wali-wali Allah dah berada di pejabat-pejabat kerajaan, kata dia. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi pada anak-anak murid saya tak bagi pakai topi ni. Nampak, janganlah pakai. Pakai itu saya tak bagi. Salah. Pasal apa? Sebab tak warak. Kita dah ada piah dah. Salah sayyidina Muhammad. Tu lambang kita, syiar kita. Tak usah ambil orang lain. Sekalipun benda tu tak haram pun. Jadi sesuai dengan orang mengaji agama ni, salah sayyidina Muhammad, pakai cara agama. Nak keluar rumah, saya piah. Allahumma salli ala sayyidina. Tu akhlak kita. Sebab tiru Rasulullah. Dapat pahala. Buh topi tu tak dapat apa. No. Jadi kalau pakai kepiah, insya-Allah dapat pahala. Taib. Allahumma salli ala sayyidina. Itu dia panggil syiar. Kalau buh kepiah, orang kata orang Islam. Kalau tak buh kepiah, kita tengok dulu Islam ke siapa? Islam kata Islam. Kalau buh kepiah, insya-Allah Islam lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam Yahudi, ada berkepiah kecil atas kepala tu, Yahudi tu. Kalau berkepiah macam kita ni, Islam tu, insya-Allah. Qala wa in kana muta'ahilan. Kalau dia ni berkeluarga, wa ata'ahlahu, dan dia mendatangi isterinya, berjimak mana dia,
falyubadir tu baris tak kena, falyubadir bukan falyubadiri, falyubadir bil ightisali tu kena baca begitu, bil ightisal, hamzah tu hamzah wasal, bil ightisal, falyubadir bil ightisal, macam seolah ada hamzah, nah seolah macam ada hamzah tapi tak ada hamzah. Baik, ini lagi satu ilmu. Ightisal waktu dia fi'il madhi, ightisal waktu fi'il madhi dia tak ada hamzah, ketika masdar pun tak ada hamzah juga. Faham kaedah ada? Waktu fi'il madhi ightasala tak ada hamzah kan, bila jadi masdar pun tak ada hamzah. Banyak orang celaru hamzah tak buat hamzah. Tapi waktu fi'il madhi ada hamzah, waktu masdar pun ada hamzah. Akrama ada hamzah, akrama atas, faham? Akrama bila jadi masdar, akrama yukrimu ikraman, ikraman tu hamzah ada bawah. Tu kaedah ada. Hatta orang Arab sendiri pun celaru, tengok betul lah. Kita hang ngaji imla ni, kita tengok ya dia tak faham. Istighfar ada hamzah tak? Ada tak? Tak ada. Ketika masdar istighfar, faham? Tak ada hamzah. Bu hamzah tu berarti kita tak ngaji imla. Jadi pengajian pondok ni tahun 1 dia kena mengaji imla. Belajar imla ni bila orang habaq, kita orang perkataan ni kita tahu tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa in kana muta'ahilan, dan jika ia berkeluarga, wa ata ahlahu, dan dia mendatangi keluarganya, falyubadir, maka hendaklah dia bersegera, bil ightisali, bersegera mandi, minal janabati fil waqti, hendaklah dia bersegera mandi janabah pada ketika itu juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dah berjunub, kalau bersama dengan isteri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fil waktu ni bukan la tu. Kalau orang lelaki lagi tunggu saat, bagi rehat saat, baru mandi. Kalau mandi terus akan melemahkan tenaga batin dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, falyubadir bil ightisali minal janabati fil waqti. Maknanya sebelum tidur selesaikan dulu, bagi bersih dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun macam ni, kalau malam tu sejuk, yang pertama bila dah rehat sah, basuh kemaluan. Bila basuh kemaluan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lepas tu niat mandi junub. Saja aku mengangkat hadas yang besar kerana Allah Ta'ala. Jadi basuh daripada kita jurus daripada bawah sampai sekat pinggang. Allahumma salli ala sayyidina, sampai sekat pinggang. Berarti habis lagi? Belum. Sagi bangkit, lagi sambung lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pasal kita tak perlu niat dah, sebab kita ada niat tadi. Sambung lah mandi, habis. Tu paling kurang kalau malam tu malam yang sangat sejuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wasta'inu ala dawami at-taharati biqillatil akli wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Jadi penaja kita pada pengajian sebelum subuh ni, pada pengajian selepas subuh ni, yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Masyitah Muhammad Kuala Kedah, family Nur Aini dan Nur Siah, khususnya Syarifah Rahmah Syed Hamid, suami Muhammad Rizal Hasani, anak-anak Fatah, Fayyad, Fathullah, Faik, Falik, serta arwah Kuantan, Nur Aisyah binti Ali Muhammad, sekeluarga Sungai Tani, Nur Halinda Husin, Muhammad Hairul Nizam,
Nur Khairun Najwa, Muhammad Khairul Amar, Muhammad Khairul Adib, Taman Datuk Senu, Sentul, Kuala Lumpur. Puan Zainab Daud sekeluarga Selangor, Sasidah Hussein sekeluarga Taiping, Salma Ismail sekeluarga Selangor, Lina Alina binti Ibrahim Langkawi, hamba Allah sekeluarga Kuantan, hamba Allah sekeluarga Kelantan, Muhammad Tajuddin bin Ahmad, Rozita Zainuddin Taman Soga, Batu Pahat, Johor, Kak Rozia sekeluarga Jalan Datuk Kumbak, Nuraini sekeluarga Pasir Mas, arwah Haji Abdul Latif, arwah Fatimah, arwah Haji Sulaiman, arwah Hajah Cik Khatijah, anak-anak para menantu, cucu cik Singapura, Rahmah Zaliza, anak-anak, untuk arwah suami, arwah bapa, arwah mentua Tasik Gelugong Pulau Pinang, Ayahanda Osman, bapa mentua Syuaib Hasan Basri, dan arwah suami Muhammad Zaini, Rogayah Tandok Muhammad Hussein bin Amin, Ampangan Negeri Sembilan, Hajah binti Yusuf daripada Ampangan Negeri Sembilan, Ahmad Suhail Nurazi Taman Tasik Jaya Negeri Sembilan, Allahyarham Rohanah Ahmad, Aminah Syed Ahmad Al-Haddad keluarga Melaka, Syaiful Rizal Ramli Sungai Petani, Nur Wahida dan suami Kampung Cegak Pendang, hamba Allah Taman Seri Rembang Negeri Sembilan, Nur Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nur Azlina Ismail suami, anak-anak, mak arwah abah serta Nur Jannah Ismail Selayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nur Nadia Kamilia binti Mustafa dan keluarga Pasir Gudang Johor, Hajah Zubaidah Yaakob Mazina Azmi dan Azizul Rasid Kulim, Farah Fatin Omar dan Syasha Puncak Alam Selangor, hamba Allah Maran Pahang, Ishaq Abdullah dan Sa'idah Hussein keluarga Batu Pahat, Danish Kona Bagan Ajam Batawas, Rozana Nasruddin Ceras, hamba Allah keluarga Port Kelang, Zanariah dan keluarga Johor Baru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga Allah selamatkan dan sejahterakan ibunya, amin. 35 hamba Allah Bangi Selangor, Suzini Abdullah Badan Baru Selayang, Mus'ab Abdul Khair bin Haji Kamarudin Kota Damansara, Azza Azizah Mukhtar Kampung Julutong Tobiak, Hajah Rohaya dan keluarga Batu Sembilan Ceras, Rosidah Adam Batu Pahat Johor, hamba Allah Tanjung Malim, Baharudin dan Nuriza serta keluarga Taman Desa Aman Pari Untak Perak. Ini akan untuk Bahaki bin Desa dan Harun bin Muhammad Doya, Nailah binti Rejab keluarga BBST Sepang, Muhammad Daniel Danisi keluarga Selangor, suami Rahmat bin Muhammad Nazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khususnya anak saudara Ain Masyurah binti Abdul Ghani, Abdul Rahim bin Abdul Samad Bandar Seri Putra, Nik Dahna bin Megat suami dan anak-anak Jitra, Saiful Azrin bin Nazim dan Iza Yusuf Sri Manjung, Syuzi Kanjang, Auzir Muhammad Yaakob dan arwah Nurliah Bujang Pinggir TTD IKN, Fatimah keluarga Ceras, hamba Allah Dungun Terengganu, Nur Hasrina Hashim Semabuk Melaka, Nizam Izzati Yusra Naufal Arisha Nurian Seremban, Azida Abdul Muiz Baharul Qayyim Hanik Sumayah Taman Kirara Puchong Selangor, Mastura Abdul Latif Johor Baru, Indom Mat Amin Penang, Rogayah Tandop Haslina binti Muhammad Nur dan keluarga Sungai Layak Sungai Tani, Nurain Haniza keluarga Subang Bistari Selangor, Puan Bazariah Tul Hasnan binti Barudin Tul Hasna, khususnya Ismail Sa'ud Rawang Selangor, Hajah Syaridah dan keluarga Ampang Selangor, hamba Allah Kota Baru, Nur Saidah Saiful, Nur Auni, Nur Adnin, Nur Arfa, Syakir dan Syamil Mantin Negeri Sembilan, Muhammad Syahir Hulu Selangat Selangor, Izahar Ibrahim dan Hamiza Ibrahim, Haji Rosli Ibrahim dan Hajah Aminah Abu Bakar Tikam Batu, Hajah Harniza, Hajah Husniah, Iman Azani, Iman Alisha Muhammad Ammar Kajang, Nik Rohani keluarga Kulim, Abdul Aziz bin Yusuf Kelang Selangor, Salmah Ismail Jalan Raja Bukit Pasir Muar.
Jadi kita doakan insya-Allah semua pelajar kita Allah mudahkan semua urusan mereka dunia dan akhirat. Allah kabulkan semua hajat mereka. Allah sampaikan niat mereka kepada para arwah. Allah sembuhkan penyakit Covid. Allah jauhkan daripada penyakit ni. Allah jadikan mereka selamat dan sejahtera dan tabah menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah kekalkan mereka dalam taufik dan hidayah. Allah angkat kedudukan mereka ke sisi dia. Allah jadikan keturunan mereka ialah keturunan yang baik-baik, lahir daripada mereka zuriat yang baik-baik, anak-anak yang soleh dan juga solehah, dapat bantu agama. Semoga Allah Ta'ala tentukan yang terbaik pada mereka semua insya-Allah. Sebagaimana kita doakan pada mereka, kita harap Allah kurniakan sama pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwarta binuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillah, kemarin nama yang terakhir kita baca doa kemarin Pak Bu Yusuf, Ustaz Yusuf bin Ahmad minta handphone dia dapat balik Pak Bu. Alhamdulillah, dengan berkat doa-doa kita doa ni yang amin kuliah semua ni dapat balik. Alhamdulillah. Berapa hari Ustaz? 3 hari orang hantar balik, jatuh kat jalan nak naik kereta, tak handphone atas kereta tu, jangan lupa macam esok nak jalan buh handphone dalam kereta, jangan buh atas bumbung, lupa. Saya pernah sekali cerita dia, saya tak bawa kitab tu, kitab Hikam Ibn Athaillah, tak atas bumbung macam saya esok. Lepas tu tak ambil, bawa kereta laju sampai rumah, kitab patah balik tu. Allahu Akbar. Tapi kitab orang tak ambil, handphone orang ambil. Bila tengok kitab, ya Allah, kitab aku bercerai, habis kitab. Sayanglah kitab tu satu-satu yang beli di Mesir dulu, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu balik sayanglah kitab tu, pergi buat apa ni, buat kulit lain lah, mujur apa ni. Kalau hilang kitab tu, saya ingat kitab tu mahal lagi pada handphone saya esok kot. Jadi jangan buat macam tu, jangan buat macam saya ni, buat macam esok. Di mana benda ni kalau lebuh siap, jangan duduk atas tu, kita lupa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kabul semua hajat-hajat mesti manusia berdoa ni, sebab doa ni mustajab. Sebab saya baca ya, bukan tang saya, tang orang hak amin tu. Dalam ramai-ramai tu mesti ada wali-wali Allah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah kabul semua hajat-hajat depa. Amin rabbal alamin insya-Allah.